bahawa rasanya Paul Pogba ni pun bukan bodoh dan juga ejen dia pun bukan bongok. Dia orang memang tahu sebenarnya dia orang tak akan masuk dalam Manchester United nak pergi ke Liverpool. Okay, hi guys, apa khabar semua? Today nak cerita topik yang simple supaya kita boleh mencungkil apa yang terjadi di sebalik Paul Pogba yang mengatakan dia nak berpindah ke Liverpool. Oi, Manchester United ni adalah rival kepada Liverpool yang paling kuat lah, paling gaduh lah. Kan sampai berbunuh-bunuh pun ada kan. Tapi yang paling teruk Liverpool dengan Everton lah kan. Liverpool ni memang kaki gaduh, legend dia kuat kan. So fan Man U ni pun nak mencontohi lah Liverpool ni, nak gaduh jugalah kan. Tapi ini yang dimulakan oleh Paul Pogba lah pada tahun 2021 ni, yang mana dia tak nak renew kontrak lagi lah, yang mana dia akan tamat kontrak pada tahun depan. Dan ramai berebut lah nak beli Paul Pogba pada tahun ni, sebab ada kemungkinan dia boleh keluar. Sebab kalau dibiarkan free transfer, rugilah Man U kan. So kita nak bincangkan hari ni, betul ke Paul Pogba ni nak pergi ke Liverpool? Asas perbincangan ni ada tak rationality dia tu? So sebelum kita nak pergi tengok benda tu kan, kita nak tahu dulu Paul Pogba ni siapa. Nama dia disebut-sebut semasa dia bermain dengan Juve. Tahu tak you all semua, dia sebenarnya memang asal daripada pembelian Alex Ferguson masa dia muda lagi. Tim dia dah beli dah pun Paul Pogba ni. Sebenarnya dia adalah pemain memang asal daripada Manchester United, tapi tidak mendapat tempat dalam Manchester United. Dia telah ditransfer ke Juve. Masa dia kat Juve tu, dia bermain dengan sifu dia lah. Sifu dia bernama Pirlo lah. Nervous pula rasa kan. Sebab itulah jadi lupa nama, Andres Pirlo. Andres Pirlo ni adalah sifu dia lah kat Juve. Jadi dia macam, oh betul ke Paul Pogba ni kan nak pergi Manchester United ni kan, nak daripada Manchester United. Yang Pirlo pun tertanya ni. Pirlo pun sampai betul ke apa ni Paul Pogba ni kan. Banyak pula keluar pop-up ni ya. Kita mengenali dulu Paul Pogba ni. Paul Pogba ni sebenarnya telah pun berumur 28 tahun. Dah berusia sikit lah. Tapi ada career profile yang baik kalau main kat midfield. Selalunya orang boleh pergi sampai 34 tahun. Peak pada umur 31 hingga 33. So masa tu adalah masa yang terbaik. Dia punya experience yang dia dapatkan tu adalah pada masa tu. Jadi kita tak tahu sebenarnya dia ni berasal daripada negara mana. Dia memang berasal daripada France. Memang dilahirkan dekat France. Betul, tak adalah dia diimport-import. Memang muka dia macam tu lah kan. Dia bermain dekat midfield. So dia dah main dekat Manchester United. Masa yakin dia dapat juga masuk dalam permainan senior 3 kali je. Tapi dalam Juventus dia bermain 1, 2, 4 game dan dia berjaya skor 28. Dekat Man U dia bermain 1, 3, 4 game, dia skor 28 juga. Tak adalah teruk sangat. Tapi dekat front dia dah main banyak lah, 84 game, campur dengan masa dia yat lah. Dia start main dekat front ni pada umur 15 tahun lagi. 14 pun dah dipanggil dalam skuad 16 tahun. Hebatnya Paul Pogba ni kan, sebab badan dia lah. Badan dia, fizikal dia memang nampak macam dah boleh main, dah fit, dah main dengan orang-orang senior lah kan. So sekarang ni kita nak tahu juga Paul Pogba ni apa di sebalik ada tak cerita macam gosip ke apa kan. Paul Pogba ni tak adalah gosip sangat, tapi dia ada beberapa cerita lah yang boleh kita sharekan bersama-sama. Pertamanya, dia ni sebenarnya berkahwin dengan seorang model daripada Bolivia tak silap. Nama dia Maria Zuli Soslos. Tak tahu dah nak sebut yang tu. Tapi yang pastinya dia ni kahwin pada tahun 2019 tak silap. Tapi dah ada 2 anak guys. Mungkin Paul Pogba ni tak berprestasi kot dekat Manchester United, boleh dikatakan macam tu. Nanti kita rujuk depan ni, disebabkan fokus kepada bidang untuk memproseskan anak-anak baru. So sekarang dia sibuk dengan keluarga dia. So tak adalah kita gurau dia. So di sebalik itulah kita nak tahu juga Paul Pogba ni macam mana apa semua kan. So kita ceritalah sikit pasal Paul Pogba ni. Cerita asas dia, berasas ke dia nak pergi ke Liverpool. Itu je hari ni kita nak cungkil. Tapi sebelum nak cungkil benda tu, tak syok lah kalau kita tak cerita Paul Pogba ni pada tahun lepas
macam mana dari segi permainan dia. Kalau tengok guys dekat kita punya tepi ni, tepi ni kita nampak tau Pogba ni tak ada pun dalam list best scorer ke best dari segi player ke kan, dari segi playing lah dekat Manchester United pada tahun lepas, nama dia tak ada naik pun. Kalau dekat Duel tu dia memang hebat jugalah kan. So nampak gaya ni dia macam kurang sikit nak main dekat Manchester United ni kan. Kenapa agaknya tak tahulah. Hari tu kata masa permulaan dulu dia bergaduh dengan Mourinho, sekarang ni dah Solskjaer kan. So agak pelik juga kenapa terjadi macam ni. Jadi kita cungkil lagi dalam skuad tahun lepas ada tak nama Pogba, sebab Manchester United menduduki tangga kedua Liga. Kalau kita tahulah tangga kedua tu mestilah ada salah satu player dia di dalam tu guys kan. Tapi kalau kita tengok dekat tepi ni lagi, kita nampak sebenarnya tak ada langsung nama dia. Yang ada adalah Bisaka, macam nak sebut tu, Harry Maguire. Baru ingat Harry Maguire nama dia. Itu ada. Lepas tu ada lagi satu Bruno Fernandes. Yang ini player paling smart pada tahun lepas yang Manchester United ada. Aku pun tak expect player ni boleh pergi jauh. Tapi kita nampak lah prestasi dia. Tapi nak dibandingkan dengan Pogba, siapakah Bruno Fernandes kan? Kalau tengok dari segi skill tak ada, tapi committednya dia main pada padang, walaupun talent dia kalau dibanding dengan Pogba lebih talent main bola sepak tapi disebabkan dia komit, dia betul-betul main bersungguh-sungguh. Sebab itulah nama dia di atas pada tahun lepas berbanding dengan Pogba. Dan dia banyak skor gol tau. Sebut Liverpool pula, marah Man U. Woi kontau! Okey. Di sebalik tu boleh kita ceritakan sebenarnya benar-benarnya kan, Manchester United tak skor daripada striker. Dia skor daripada player tengah dia, Bruno Fernandes. Sama juga terjadi dengan Manchester City. Sebenarnya pada tahun lepas, season lepas, Gundogan tu, nak sebut susah. Dia pun skor banyak dekat tengah. Bukannya Kevin De Bruyne tu kan, sebut tak tahulah saya nak sebut nama orang ni kan. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne tu bukannya dia skor season lepas, sebab orang dah tahu dah dia main dia tu. So itulah taktikal ni kena berubah setiap season lah. Okey, season ni tengok Bruno Fernandes memang naik kan, dengan Gundogan dekat Manchester City. Kalau nak tengok lebih lagi, kita boleh tengok lagi lah. So kita nak cerita prestasi dia lagi lah. Kita nak tahulah sejarah dia. Dia ni bermain dengan Manchester United, dipanggil balik daripada Juve kan. So pada tahun 2015, pada tahun 2015 kan, Pogba ni dibeli oleh Manchester United oleh Mourinho. Dibeli masa tu seronok betul lah kan. Mourinho kan kena pula tiau dengan kena pula sekali Klopp kata membazir dia beli mahal kan. Masa tu pula Liverpool pun memang bagi ayat sebiji je kat Pogba ni kan. Mahal-mahal kan, bukan berguna pun kan. Pada tahun pembelian tu tak sampai berapa tahun, pada tahun 2016 macam tu kot, 2016 ke 2000, rasanya 2000 berapa, 2015 16 lah lebih kurang 2015 16 ataupun 2017. Dia telah memenangi Europa. Dia bersama dengan kelab, beli-beli je terus menang Europa. Power tu Pogba kan, nak membuktikan kat Klopp tu bahawa yang dia cakap tu salah kan. Beli 89 juta pound sterling. Kalau ikut euro 105 juta pada masa tu mahal gila lah kan. Kalau sekarang pun kira mahal. Lepas tu setahun lepas dah menang Europa, tiba-tiba bergaduh dengan Mourinho. Bergaduh, Mourinho kata dia main tak bagus, dia main tak nak defend, dia tak suka defend, teruklah game kan. Yang orang pun pedik lah kan, mengatakan Mourinho punya taktikal Paul Pogba sebenarnya tak mampu nak main ke situ kan. Fikir sikit, pada tahun sebelumnya dia menang Europa Cup bersama Pogba pula main pemain terbaik masa tu. So kan tak logik lah dekat situ kan. So sebenarnya ini adalah main game yang dimainkan oleh Mourinho untuk Pogba. Tapi sebenar-benarnya main game yang dimainkan ni, Pogba relax, diam je kan. Nak main kan aku main lah, aku dapat gaji, aku enjoy. Kau tak main kan aku training je lah kan. Tapi Pogba dia diam je, relax je kan. Tapi dalam hati dia membuak-buak kemarahan dia, dan dia balas kemarahan dia pada World Cup 2018 guys.
pada tahun 2018 tu, dekat situlah permulaannya di mana detik sejarah dunia tahu siapa sebenarnya Paul Pogba. Dia berjaya kan dalam main game bersama Mourinho. Dia berjaya bagi Mourinho kena pecat sebab Prime menang World Cup pada tahun 2018 tu. Gila tak gila kan? So kat situlah Mourinho, orang tengok kan Mourinho tak bagus sebenarnya. Elok dia Prime dia menang, lepas tu Paul Pogba pula perform betul-betul lah kan. Perform betul-betul kat Prime, main all out ni kan. Sebab dia memang pantang lah Paul Pogba ni. Bila orang kata dia tak bagus, lepas tu dia akan buktikan dekat international game ke kan. Sama juga macam tahun ni. Nanti kita akan ceritakan pada tahun ni dengan Manchester United nak main game dia bermula. Sebab kan dia dah mengajar lah kan. Apa ni, Mourinho dah mengajar dia pula. Terpadam satu apa benda data tadi tu lah. Apa itu? Sebenarnya data yang hilang tu adalah berkaitan dengan Liverpool lah. Betul ke dia nak pergi Liverpool ni? First of all, kita nak tahu dulu rekod dia. Apa yang dia telah berikan statement lah. Statement yang diberikan oleh Paul Pogba ataupun ejen dia bernama Mino Raiola. Ejen dia ni telah mengatakan Paul Pogba akan berminat untuk bermain dengan Liverpool. Sebab apa dia provoke macam tu guys? Itu yang kita nak tahu tu. Tapi sebelum kita nak tahu kenapa dia provoke dekat Manchester United nak pergi ke Liverpool, walhal dia tahu Liverpool ni dah tentu-tentulah rival terbesar sekali guys. Okey, selepas tu kita kenal dulu Raiola ni. Raiola ni sebenarnya telah pun menjadi ejen kepada banyak player terkenal. Antaranya yang boleh saya sebut adalah Zlatan, lepas tu Verratti, Donnarumma, apa tu pun yang terbaru sekali Haaland yang main dengan Dortmund. Power. Dan lama dulu dia ni dah lama jadi ejen dah. Dia pegang Pavel Nedved. Pernah ingat nama tu? Yang itu adalah pemain Republic Czech lah, yang padu gila lah kan pada masa tu. So apa yang dimainkan oleh Pogba bersama ejen dia, dia nak main game juga lah. Sebab dia ni memang pakar main game. Even Mourinho pun tergolek dok kan, kalah dengan dia. Jadi sekarang ni main game ni kita nak verify pula dengan Liverpool. Liverpool nak beli ke ni kan? Liverpool memberi maklum, balas balik. Ini statement-statement yang dikeluarkan betul-betul belaka tau. Bukannya gosip. Statement dikeluarkan oleh Liverpool. Liverpool tak berminat langsung dengan Paul Pogba. Mustahil Paul Pogba ada tempat kat Liverpool. Disebabkan oleh Paul Pogba tidaklah player yang digemari oleh Liverpool. Dan dari sudut pandangan Liverpool punya taktikal dan strategi, Liverpool tidak bermain untuk Paul Pogba. Itu yang Klopp bagi tahulah. Jadi dekat situlah kita tahu bahawasanya Paul Pogba ni pun bukan bodoh. Dan juga ejen dia pun bukan bongok. Dia orang memang tahu sebenarnya dia orang tak akan masuk dalam Manchester United nak pergi ke Liverpool. Takkan terjadilah perkara ni kan, agak mustahil. Mungkin dulu pernah terjadi. Liverpool membeli Dwight York daripada Manchester United. Sekali dia player daripada Manchester United dibeli oleh Liverpool kerana masa tu Dwight York marah kepada Liverpool dan nak balas dendam ni pasal Alex Ferguson beli Michael Owen. Dan dia memang sanjung Michael Owen sampai hari ni. Dan dia katakan Michael Owen tu adalah legend daripada Manchester United. Padahal memang dia main daripada Liverpool kan. Okey kan, kita masuk balik. Dah tahu dah tak logik. Even dia punya ejen pun tahu sebenarnya apa yang dia nak dekat sini. Kita nak bagi tahu dah jawapan dia. Ini jawapan dia, pandangan lah kan. Pandangan kami semua dekat sini, sebenarnya Paul Pogba ni dia nak pergi ke Liverpool tu hanyalah satu, orang kata, provokasi yang diberikan kepada Manchester United. Kerana dia tahu dah, dia dah tamat kontrak dah. Tahun ni lah tahun dia boleh provoke. Sebab tahun depan dia akan dapat free transfer kan. Balik kot. Sebab sebenarnya free transfer lah orang dah bagi gaji tinggi lagi. Sebab dia tak ada cost untuk pembelian player tu sendiri kan. Sebab dia dah free, bayar gaji je. Gaji je lah tinggi. Tak payahlah nak bayar tu, kontrak dah habis kan. Betul juga tu kan. Apalah Pogba ni kan. So apa yang dia nak buat tu, dia nak mempercepatkan gaji dia naik kan. Sebenarnya aku nak bagi tahu korang, yang tadi aku argue antara dua part tu, sebenarnya Pogba ni akan meningkat usia guys. Dia akan meningkat usia pada tahun depan dan gaji dia akan drop sikit. Sebab tu dia nak challenge gaji dia pada tahun ni juga. Sebab perancangan Raiola ni dia dah kira dah siap-siap.
Dia orang ni bukannya untung sekupang, dua kupang ataupun 5,000 punya gaji. Ini gaji juta-juta. Memang Raiola dia duduk kat depan, tengok semua player main, duduk sebelah player. Tapi di belakang Raiola ni, dia orang semua tak tahu dia sebenarnya ada company yang besar buat analisis kat atas player, dan dia tahu apa stat-stat player yang perlu diimprove, dan dia tahu gaji player akan drop pada bila. Dan Pogba ni antara player yang dia perlu menandatangani kontrak pada tahun ini. Kalau tak, dia akan mendapat sedikit drop. Dan drop ni akan menyebabkan gaji dia berturut selama 4 tahun kontrak, 3 tahun kontrak, akan mendapat pendapatan yang rendah. Jadi tahun ni kalau dia dapat, dia akan naikkan pendapatan dia, guys. Itu dia cerita di sebalik tu. Jadi aku tak nak memanjang-manjangkan video ni. Aku mengharapkan korang semua support lah aku, kan. So disebabkan aku ni tak berapa pandai sangat nak suruh orang subscribe apa semua. Aku telah mengambil, guys, daripada internet sebuah pantun yang dikarang oleh seorang seorang insan daripada Indonesia mungkin. Okey, aku nak bagikan tu ni kepada korang semua. Nonton YouTube minum ais tank, lebih enak nonton di komputer. Kakak cantik dan abang ganteng, bantu aku deh jadi YouTubers. Okay guys, itu dia untuk hari ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih.